bab fil qira'ah khalfal imam. Itu bab yang datang pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Kita sembahyang berjemaah, dia ada dua macam. Satu sembahyang yang imam baca kuat. Sembahyang apa? Subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca Fatihah, habis imam nak baca surah. Adakah kita disuruh baca Fatihah semasa imam membaca surah? Itu bagi kes sembahyang yang imam baca kuat. Yang kedua, bagi kes sembahyang yang baca sir, baca pelan. Sembahyang apa? Zuhur, asar. Adakah kita disuruh baca Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua? Ataupun makmum juga disuruh membaca Fatihah dan surah? Itu perbincangan dia di bawah tajuk ni. Ketahuilah saudaraku, adakah satu orang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam? Kita boleh tak boleh? Kita jadi makmum, imam duk baca, kita pun duk gelut baca. Boleh tak boleh? Itu soal. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ni, dapatlah kita tahu akan hukumnya. Dia kata kita baca hadis. Saat lagi, lepas pada kita baca hadis, kita akan faham. Dia kata. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Katanya telah sembahyang Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia sembahyang subuh berjemaah. Dia kata hari itu Nabi sembahyang subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat lain. Maka kemudian daripada sudah Nabi baca Fatihah, maka membaca Nabi SAW akan surah dengan nyaringnya. Sembahyang subuh. Habis iftitah, Nabi baca Fatihah. Habis Fatihah, Nabi baca surah. Oleh kerana sembahyang subuh, bacaannya nyaring, baca kuat. Maka kata Ubadah, fasaqulat alaihi alqira'ah. Itu dia, ni dia nak cerita ni. Maka berat, yakni terasa lambat dan jadi tersekat-sekat dan tersasul bacaan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi jadi imam sembahyang subuh. Waktu baca Fatihah cantik, waktu Nabi baca surah, bacaan Nabi pada pagi itu, bacaan Nabi jadi terganggu. Bacaan jadi tak flow. Bacaan jadi tak lancar. Pasal apa ni? Kerana berlawan membaca dengan makmum di belakangnya. Syekh belakang ni kacau. Nabi habis baca Fatihah, Nabi baca surah. Nabi tengah duk baca surah, Syekh belakang ni duk baca beras sampai ganggu Nabi. Itu yang orang duk kata apa? Bila kita habis sembahyang fardu, wirid pelan. Pasal apa wirid pelan? Pasal kacau kawan hak mai kendian ni. Mereka duduk semayang di belakang, ganggu dengan kita. Bukan masalah Wahabi. Kita juga kata ni, geng ni tak bagi wirid lepas semayang ni Wahabi. Bukan masalah Wahabi. Masalahnya, wirid derah tu mengganggu di belakang tu. Masalah dia apa? Masalahnya ada hadis yang melarang benda ni. Tune otak kita bagi betul tentang benda ni. Ini Nabi SAW sendiri kena. Nabi sembahyang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca Fatihah, masa Nabi baca surah, kawan belakang duk baca derah. Bacaan derah dia tu mengganggu Nabi SAW. Kan? Jadi Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh. Dia baca Fatihah, okey semua orang dengar. Bila dia baca surah, kawan duk belakang ni duk baca apa derah sampai mengganggu Nabi SAW. Dan mendengar Nabi SAW akan bacaan dia sehingga menghabiskan oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Jadi ganggu. Nabi duk nak habis sembahyang tu jadi kacau dah. Jadi kacau dengan kawan duk baca derah belakang ni. Begitu. Sambung hadis tu. Dia kata falamman sarafa qala Nabi SAW, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Nabi kata. Maka tak kala berpaling dan selesai Nabi SAW dan memberi salam akan sembahyangnya, sabda Nabi SAW kepada jemaah yang ada di belakang dia, bahwasanya aku nampak kamu membaca di belakang imam, yakni di belakang aku tadi. Bila habis sembahyang subuh 2 rakaat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih ke depan, Nabi kata, tadi masa aku duk baca surah tadi, hampa kalau duk baca apa di belakang ni tadi? Nabi kata lagu tu. Qal, kata hadis itu, qulna ya Rasulullah, wallah,
Kata Ubadah, maka berkatalah kami kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sangat benarlah apa yang Tuhan kata itu. Wallahi, kami sekalian membaca di belakang imam tadi." Dia kata betul. Dia berkata betul. Masa Nabi habis Fatihah, masa Nabi baca surah, belakang ni pakat duk baca. Memang betul. Kalau itu yang Tuhan maksudkan, memang betul lah. Kami memang baca. Masa Tuhan duk baca surah, kami duk baca di belakang ni. Sambung hadis tu, dia kata, qal fala taf'alu illa bi ummil Quran. Sabda Nabi SAW, maka jangan sekalian kamu baca apa-apa, melainkan hendaklah baca ibu Quran, yakni Fatihah sahaja. Nabi kata, lepas aku habis baca Fatihah, aku nak baca surah. Hampa baca Fatihah saja masa tu. Dan baca dengan pelan. Jangan pergi baca hal lain. Lagi imam dah habis dah Fatihah, imam baca surah. Imam baca pula surah panjang. Makmum ni dah baca Fatihah habis dah. Dia pun petik satu surah juga lagi. Jangan. Dia nak mencelarukan keadaan. Sambung hadis tu. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا بِهَا. Kerana bahawasanya tidak ada sembahyang. Yakni tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Okay. Hadis ni menjadi dalil bahawa makmum walaupun dalam sembahyang yang baca deras, subuh, maghrib, isya. Bila imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah, makmum tetap diwajibkan membaca Fatihah. Ini dalil dia. Maka jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun, kalau tak baca Fatihah, pergi baca apa surah lain, tak pakai. Kena baca Fatihah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Ubadah itu hadis yang hasan dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Nabi SAW. Sabdanya, tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah di dalam sembahyang dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis lebih asah, lebih sahih lagi. Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari, oleh Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Okey, jadi faham dia apa dia? Kalau dalam kes sembahyang, imam baca deras. Bila imam habis baca Fatihah, imam baca surah, kita kena baca Fatihah. Dan ini dalil dia, dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik, masalah. Bacaan makmum di belakang imam, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas ini hadis pada bacaan di belakang imam di sisi kebanyakan ahlul ilm. Kebanyakan ulama kata kena baca Fatihah ketika imam baca surah. Daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Dan inilah perkataan Imam Malik bin Anas dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Nampak? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga-tiga imam mazhab ni kata apa? Apabila imam baca Fatihah, kita dengar. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah. Tiga imam ni sepakat. Siapa? Imam mazhab mana yang dia tak sebut? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Sekali lagi dia nanti beritahu. Imam Hanafi, dia mengharamkan baca Fatihah ketika imam baca surah. Dia berlain terus daripada tiga ni. Saat kita nanti jumpa, dia nanti bagi tahu kat kita. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, bab ma jaa fi tarkil qiraah khalfal imam idza jahara bil qiraah. Yang ni dengar baik-baik. Bab yang datang pada menyatakan hadis meninggalkan bacaan di belakang imam apabila nyaring imam dengan bacaannya. Ini hadis yang nak main ni. Sembahyang subuh, maghrib dengan isya. Imam baca deras untuk rakaat pertama dengan rakaat kedua. Ni tajuk dia nak main apa? Dalam kes sembahyang berimam, imam baca deras untuk rakaat pertama dan kedua. Dia baca Fatihah, lepas tu dia baca surah. Makmum tak boleh baca apa-apa. Ini sandaran yang dipegang. Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, bermula meninggalkan bacaan, yakni tidak baca bersama-sama dengan imam oleh makmum itu, disuruh oleh syarak pada sembahyang yang nyaring. Dia kata lagu tu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
insarafa min salati jahara fiha bil qiraah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ia, yakni kemudian daripada bagi salam di dalam sembahyang berjemaah, yang sembahyang itu bacaan nyaring ia di dalamnya akan bacaan Fatihah dan surah. Okey, Nabi sembahyang subuh, maghrib dengan Isyak. Bila Nabi habis sembahyang bagi salam, Nabi beralih. Maka kemudian daripada ia berpaling daripada sembahyang itu, lalu menghadap Nabi kepada makmum dan segala sahabat yang ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Itu dia. Nabi sembahyang yang baca derah. Lepas habis bagi salam, Nabi beralih, Nabi kata dekat makmum ni. Nabi kata dekat mereka, adakah membaca serta dengan aku oleh seorang daripada kamu tadi akan apa-apa bacaan Quran? Nabi jadi imam, Nabi sembahyang subuh, maghrib, Isyak. Nabi baca Fatihah darah, lepas tu Nabi baca surah darah. Masa Nabi duk baca surah, Nabi dengar orang duk baca di belakang dia. Bila habis sembahyang, Nabi beralih tanya. Nabi kata, masa aku duk baca tadi dalam sembahyang, adakah siapa di belakang ni duk baca juga sama-sama naik dengan aku? Nabi tanya. Sambung hadis tu, faqala rajul, na'am ya Rasulullah. Maka jawab satu orang laki-laki daripada sahabat haduk ada ni, betul ya Rasulullah. Dia kata betul. Masa Tuan duk baca surah tadi, kami pun duk baca juga. Membaca kami akan Quran pada masa Tuan hamba membaca Quran dengan nyaring itu. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inni aqulu mali unaza'ul Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku hendak berkata bagi kamu semua. Nabi kata, aku nak abang gambar. Nabi kata, pasal apa aku dilawan-lawan dengan bacaan Quran? Nabi kata, pasal apa waktu aku duk baca surah, hampa pun duk lawan baca juga Quran? Pasal apa? Nabi kata. Macam tu Nabi kata. Yakni ketika aku baca, kamu semua pun membaca juga. Pasal apa? Nabi kata, jangan buat yang demikian itu. Bahkan apabila aku baca dengan nyaring, dengar bacaan aku. Nabi kata lagu tu. Dengar dan tadabbur akan bacaan aku itu. Dan apabila aku diam, maka bacalah. Nabi kata lain kali, masa aku duk baca, hampa jangan baca apa, hampa dengar aja. Bila aku dah berhenti baca, hampa nak baca apa, baca. Jangan duk berlawan dengan bacaan aku. Nabi kata lagu tu. Bersalah-salahan pada masa aku tidak menyaringkan suara, maka bacalah Quran. Ini hadis dia. Hadis ni lah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Dia pegang yang ni. So, dia kata bila imam baca derah, baca Fatihah, baca derah. Untuk sembahyang subuh, sembahyang maghrib dengan Aisyah, makmum dengar. Bila habis imam baca Fatihah, imam baca surah, makmum dengar juga. Kata Imam Hanafi. Pasal apa? Pasal ini hadis dia. Hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Ini hadis dia. Baik. Sambung hadis tu. Qala fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawat bil qira'ah hina sami'u dhalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka berhentilah semua sahabat daripada membaca Quran sama dengan Nabi duk baca. Pada apa-apa bacaan Quran yang dinyaringkan padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala sembahyang yang bacaan Qurannya nyaring. Ketika mendengar mereka itu akannya demikian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata apa? Hit pada Nabi tegur tu, sahabat-sahabat ni bila Nabi baca derah, depa tak baca apa. Depa dengar aja apa yang Nabi baca. Hadis ni lah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi 3 imam lagi, Imam Malik yang paling senior, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik yang nombor 2 selepas daripada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Tak boleh baca tu, tak boleh baca surah lain. Tapi Fatihah kena baca. Di situlah yang dikatakan khilaf di kalangan ulama. Itu khilaf dia. Kalau kita pergi Mekah, kita bisa kenal dah di Masjid Nabawi, saya sendiri. Sembahyang maghrib. Sembahyang sebelah Arab. Tak tahu dia mazhab apa. Sembahyang sebelah. Jadi bila habis dah Fatihah,
Saya baca lah Fatihah. Imam duk baca surah. Dia duk sigung saya. Haram ni pun dia sigung. Kita ni apa buat dia ni? Duk baca juga kan. Terah lagi dia sigung. Main kasar ni. Kan? Macam itulah 2 rakaat. Bagi salam, dia beralih terus. Dia beralih terus. Dia kata apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam ni untuk kita ikut dia. Untuk jadikan dia imam. Hang ni dia kata jangan duk mandai-mandai. Imam baca, dengar. Fa'alaika antasma'. Dia kata, hang kena dengar bila imam baca. Saya pun kata kat dia lah. Kata saya mazhab Syafi'i. Syafi'i. Dia kata dia marah kita. Dia kata apa? Syafi'i apa? Dia baca hadis ni. Kacau tuan. Kacau. Pasal apa? Pasal walaupun dia Arab, dia pun tak mengaji semua juga. Dia pegang mazhab dia kata hak tu yang betul. Macam itulah duk jadi dalam masyarakat kita hari ini. Macam itulah. Kita pegang satu benda, pasal apa kita pegang satu benda tu? Pasal kita idolize ustaz yang bawa benda tu. Okey, satu ustaz bawa macam tu, kita syok kat ustaz tu. Kita kagum dengan dia. Kita respect dia gila. Kan? Sehingga kan apa dia kata menjadi mazhab kita. Jadi mazhab kita. Sedangkan dia kata tu, itu salah satu pendapat dalam 4 mazhab. Mazhab lain ada pendapat-pendapat lain. Tapi oleh kerana ustaz ni dia pandai explain benda ni kat kita, kita rasa puas. Tu nak abang tadi. Kita rasa puas. Kita kata, hak betul ni. Kita kata, dah. Bukan kata hak tu hak betul. Hak imam mazhab lain kata pun betul juga. Kerana ini adalah soal ijtihad di kalangan imam mazhab. Dia ni ikut keputusan yang dicapai dalam mazhab Syafi'i. Betul juga. Ni ustaz ni doa abang kita yang kita baru dengar ini keputusan dalam satu mazhab lain. Betul juga. Tapi kita tidak boleh nak paksa orang suruh ikut hak jalan yang kita selesa. Tak boleh. Selagi mana benda tu lahir daripada pendapat imam mujtahid, imam mazhab. Tapi kalau memang kita melelong, tak ikut siapa-siapa. Kita Syafi'i pun dah, apa mazhab apa pun dah, kita mazhab sendiri duduk jalan. Orang main tegur kita, kena ikut lah. Kena dengar dan kena ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni lah yang nak kena faham betul-betul. Kadang-kadang beza dia banyak. Beza dia apa dia? Contoh 3 mazhab kita kata. Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kata apa? Semayang berimam. Imam baca Fatihah, lepas tu imam baca surah. Ini dalam kes semayang imam baca darah. Subuh, maghrib, isyak. Imam baca darah. 3 mazhab ni kata, Imam Malik kata, Imam Syafi'i kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, apabila imam baca Fatihah darah, lepas tu imam baca surah darah, kita tetap kena baca Fatihah. Pasal apa? Pasal hadis jelas. Nabi kata Fatihah kok mana pun kena baca. Okey? Tengok Imam Abu Hanifah, dia terus jadi berlain daripada orang lain. Dia kata apa? Bukan setakat dia kata tak baca tak apa. Dia kata kalau baca haram. Ambil. Kalau dia kata tak baca tak apa, ringan sikit. Dah. Dia kata kalau baca Fatihah, masa imam duk baca surah, hampa baca Fatihah, haram. Dia kata. Wih. Bila dengar haram, steamroll gelek dada kita. Steamroll, dia main gelek dada kita. Kita ini penat. Gimana ni? Nampak tuan? Ini soal ijtihad dalam nak memahami nas hadis Nabi SAW. Okey, baik. Now kita tahu kata benda tu adalah benda khilaf di kalangan mazhab fiqh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat. Az-Zuhri akan ini hadis dan menyebutkan mereka itu akan ini perkataan. Katanya telah berkata Az-Zuhri, telah berhenti segala orang, yakni sahabat Nabi SAW daripada membaca pada waktu mendengar mereka akan yang demikian itu daripada Nabi SAW. Az-Zuhri kata apa? Sahabat-sahabat bila dengar Nabi kata, waktu imam baca darah, Fatihah dan baca surah, jangan duk baca apa? Semua sengap. Tak baca dah Fatihah pun lepas pada tu. Itu pendapat Az-Zuhri. Dan kata Tirmizi, dan bukanlah pada hadis ini masuk ia atas hadis mereka yang memikir bahawa membaca di belakang imam itu. Adapun hadis boleh membaca di belakang imam itu ialah membaca Fatihah. Hadis tu dia ambil kira. Dia kata, maka membaca Fatihah itu tiadalah boleh seseorang itu meninggalkan dia. Ini yang dipegang oleh tiga mazhab.
Imam semayang subuh, semayang maghrib, semayang isya, imam baca Fatihah darah, kita dengar, imam baca surah, makmum baca Fatihah. Pasal apa? Pasal hadis yang kuat mengatakan tuntutan membaca Fatihah itu tidak gugur. Mesti kena baca. Kecuali, saya nanti beritahu. Kecuali orang yang masbuk. Itu saja orang yang diberi kelonggaran untuk tak baca Fatihah. Pasal apa? Pasal dia masbuk. Yang mendapat imamnya di dalam rokok. Dia mai. Dia basuh kaki nak masuk. Tu imam dah habis baca surah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sampai tentu. Dia pun jalan-jalan mai. Masuk dalam sah. Elok dia nak sampai kat sah. Imam Allahu Akbar rokok. Apa dia nak buat? Dia takbir Allahu Akbar. Dan terus rokok. Habis tu dia tak baca Fatihah macam mana? Dia dapat ke tak rakaat tu? Dia dapat rakaat tu kalau dia dapat tamak ninah bersama dengan imam di dalam rokok. Dia dapat rakaat tu. Habis tu dia tak baca Fatihah? Duk tanya tu lagi. Dia dikecualikan kerana dia masbuk. Itu saja. Kalau kita tidak masbuk, kita kena baca Fatihah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, ataupun mendapat pendirian imam. Kadar yang tidak lulus pendirian imam itu akan kadar Fatihah. Ataupun dia mai, tu imam dah start dah wattini wazzaitun. Dah start dah. Dia baru masuk. Sementara dia nak sampai di saf dan sebagainya, tu imam pun dah nak sampai ayat penghabis surah At-Tin dah. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tu imam, Allahu Akbar. Rokok. Dia tak habis lagi Fatihah. Dia tak habis lagi Fatihah. Kalau dia perhabis juga, dia tak dapat rokok. Maka dia dianggap masbuk dan baca separuh ayat Fatihah. Maka dia terus rokok. Dia terus rokok. Maka dia dianggap sebagai makmum yang muafiq. Kalau dia dapat. Kalau dia tak dapat sampai 40 second atau 35 second tu, dia dianggap makmum yang masbuk. Very simple. Macam tu. Okay? Baik. Kemudian dia kata At-Tirmizi. Adapun sebab hadis itu tiada masuk di dalam hadis mereka yang memikir boleh baca di belakang imam itu kerana bahawasanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu padahalnya telah diriwayatkan satu hadis pula daripada Nabi SAW bahawasanya sabda Nabi man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj ghaira tamam. Artinya barang siapa sembahyang akan satu sembahyang fardu ataupun satu sembahyang sunat tidak dibaca padanya dengan Fatihah, maka sembahyang itu kurang. Sembahyang itu kurang, yakni tidak sempurna dan tidak sah sembahyangnya. Hadis ni kena dibaca bersama dengan hadis tadi. Maksudnya larangan baca ketika imam baca surah itu ialah baca lain daripada Fatihah. Baca Fatihah tetap dituntut. Dia kena baca bersekali. Tadi, hadis Abu Hurairah juga. Dia kata Nabi bila habis-habis semayang, Nabi beralih, Nabi tanya, tadi masa aku duduk semayang tadi, aku baca Fatihah, lepas itu aku baca surah, ada siapa tadi duduk lawan baca di belakang? Sahabat kata saya ramai pakat duduk baca. Nabi kata lain kali jangan duduk buat dah. Lain kali bila aku semayang, aku jadi imam, aku baca deras, hampa dengar ya, jangan duduk baca apa. Itu hadis yang hak mula baca. Mai hadis yang kedua pula dia kata apa? Barang siapa yang semayang tak baca Ummul Quran, tidak baca Fatihah, semayang itu cacat. Semayang itu ghair tamam, tidak dianggap semayang yang sempurna. Dua hadis ni kena pegu baru kita faham. Oh, larangan tadi ialah apa? Larangan membaca selain daripada Fatihah. Tapi Fatihah tetap kena baca. Bila baca bersekali dua hadis ni baru faham. Begitu. Kerana hadis yang pertama tadi nampak macam melarang membaca apa-apa bacaan ayat Quran ke atas makmum. Dan hadis yang kedua pula suruh membaca Al-Fatihah ke atas makmum. Maka pada zahirnya nampak macam bercanggah. Tapi bila dibaca sekali, baru kita faham. Fatihah tetap kena baca. Lain daripada tu yang dilarang. Gitu. Kata At-Tirmizi, maka berkata bagi Abu Hurairah, adalah seorang yang menanggung hadis ini. Bahawasanya adalah aku satu ketika di belakang imam. Maka bagaimana aku nak buat? Okey, satu orang bila dia dengar-dengar, dia pening. Dia pening. Dia kata ni betul-betul kalau kita jadi makmum, imam baca Fatihah kita dengar.
Bila imam baca surah, kita nak dengar ke kita nak baca Fatihah? Dia pening. So dia tanya. Dia kata, now betul-betul apa yang kita nak kena buat kalau kita jadi makmum? Dia kata, adakah aku baca Quran di belakang imam? Dan kalau aku baca juga, aku dianggap melanggar sabda Nabi dalam hadis yang pertama. Dan jika aku baca apa-apa, nescaya jadi tiada sah sembahyang aku. Kalau aku tinggal tak baca Fatihah, sembahyang jadi tak sah. Jadi betul-betul lah nak buat macam mana? Maka jadilah aku seolah-olah melanggar sabda Nabi. Jawab Abu Hurairah, Iqra biha fi nafsik. Abu Hurairah bila tengok ada orang duk confuse macam tu. Dia confuse. Dia kata, jadi lah ni betul-betul ni. Sahabat tak boleh, sahabat boleh ni. Hak mana satu? Dia pening. Dia pergi tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, lah macam ni lah. Abu Hurairah kata, daripada hang nak jadi pening ni, Abu Hurairah kata kat dia, hang baca Fatihah tu kena baca juga, tapi baca dalam hati hang. Abu Hurairah kata lagu tu. Dia kata, kalau sampai nak jadi serabut macam ni, tak sah. Abu Hurairah kata, lah ni baca, tapi baca dalam hati. Dia kata, baik. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, baca Fatihah macam biasa. Kita pegang yang tu sudah. Baik. Kata At-Tirmizi dan meriwayatkan oleh Abu Osman An-Nahdi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya menyuruh akan daku oleh Nabi SAW bahawa aku berseru tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Abu Hurairah kata Nabi pernah panggil dia. Nabi kata ke Abu Hurairah, hampir habang derah-derah dekat semua orang. Sembahyang mesti kena baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Maksudnya apa? Betul tak apa yang Imam Syafi'i kata? Betul. Jadi senang cerita, kesimpulan yang kita buat daripada cerita macam-macam ni, dalam sembahyang, apabila imam sembahyang baca derah, subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca Fatihah, kita dengar. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah. Selesai masalah. Perbincangan mazhab, biar pergi kat mereka. Kerja kita buat satu bagi betul. Dalam mazhab Syafi'i, dia bagi satu jalan keluar. Dia kata apa? Orang yang jadi imam, sembahyang yang baca derah, subuh, maghrib dengan isyak. Bila habis Fatihah, sebelum baca surah, bagi masa untuk makmum baca Fatihah. Sekira-kira makmum dah habis baca Fatihah. Berapa second kita kata tadi? 40 second. Barulah imam mula baca surah. Selesai masalah. Jadi maksudnya apa? Makmum pun boleh baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat dan tak timbul bacaan tu jadi belaga dengan bacaan surah yang dibaca oleh imam. Itu jalan keluar yang dicadangkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cantik. Kita ikut yang tu. Kemudian katanya telah menyuruh akan daku oleh Nabi SAW pi qiyah habaq dekat orang. Kata apa? Kata sembahyang mesti baca Fatihah. Dan kata At-Tirmizi telah memilih oleh kebanyakan daripada ashabul hadis, ulama hadis, tiada boleh membaca seseorang apabila menyaring imam dengan bacaan. Dan kata mereka itu mengiringi akan diam imam itu. Ulama hadis ni mereka tak mau nak langgar hadis yang kata larang piduk belaga baca dengan imam ni. So mereka bagi cadangan yang kedua. Apa dia? Masa imam baca Fatihah, imam sebut Bismillahirrahmanirrahim, makmum ikut Bismillahirrahmanirrahim. Bila imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum ikut Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila imam berhenti sebelum baca ayat yang berikut tu, masa tu makmum baca. Buat macam tu. Dia kata supaya terlepas daripada bimbang dengan larangan hadis tadi. Itu yang dicadangkan oleh sebahagian daripada ulama hadis. Dia kata, masa imam diam, kita baca pelan-pelan. Imam diam, kita baca pelan-pelan. Yang ni mengiringi bacaan Fatihah imam itu. Supaya dibaca imam dengan nyaring akan satu ayat, maka ikutlah satu ayat Fatihah itu dengan sir. Imam sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Sebelum dia sebut Maliki Yaumiddin, makmum sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cadangan. Dia kata supaya tak jadi belaga dengan hadis tadi. Ataupun habis baca imam itu akan Fatihah, maka kamu pun ikut baca semuanya. Dan imam bagi masa kepada makmum untuk baca. Begitu.